الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian, supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjunjung segala titah perintahnya dan kita meninggalkan segala larangannya. Kerana berjayalah mereka yang bertakwa, serta carilah bekalan, dan sebaik-baik bekalan iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada pada akhir bulan Sya'ban, menandakan bahawa kita telah pun semakin hampir kepada bulan Ramadan, dan pada minggu hadapan mungkin kita akan berada pada Jumaat di dalam bulan Ramadan. Ramadan yang ditunggu-tunggu, yang mempunyai nilai pahala yang berlipat kali ganda. Marilah kita melihat, sebelum berakhirnya bulan Sya'ban ini, ada beberapa perkara penting yang berlaku pada bulan Sya'ban, yang mungkin sejarah itu kita lupakan, ataupun kita tidak pernah mendengar cerita. Ada beberapa sejarah yang besar yang berlaku pada bulan Sya'ban ini. Di antara peristiwa yang berlaku pada bulan Sya'ban, iaitu kiblat dipindahkan daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram. Peristiwa ini berlaku pada 15 Sya'ban, ketika Nabi SAW bersolat zuhur. Sekalian lama umat Islam menghadap Baitul Maqdis, Nabi menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari dan setiap malam Nabi berdoa agar memindahkan kiblat umat Islam kepada Baitullah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa Nabi SAW dengan Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram, dan di mana sahaja engkau berada, hadapkanlah wajah kamu ke arah itu. Peristiwa yang berlaku dalam solat zuhur ini diberi wahyu oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW. Lalu baginda hadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Mengikut para ulama, umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi menghadap kepada Kaabah pada hari Isnin pertengahan bulan Syaban ketika mana solat zuhur. Peristiwa yang kedua yang berlaku pada bulan Syaban, yaitu turunnya ayat untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah taala dan para malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu kepadanya dengan sesungguhnya. Apabila turunnya ayat ini, para sahabat bertanya kepada Nabi, Qad arafna assalamu alaika ya Rasulullah. Sesungguhnya kami tahu cara nak beri salam kepadamu wahai Rasulullah. Ajarkanlah kami cara berselawat. Sahabat tak berani nak reka selawat sendiri sebagaimana orang reka pada hari ini. Oleh kerana selawat ini adalah satu ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan dirinya. Tidak ada ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan dirinya kecuali ada sahaja perintah daripada Allah. Kalau semaya Allah Ta'ala suruh aqimis salat. Kalau sedekah Allah Ta'ala kata wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalau haji Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim wa'adzim fin nasi bil haji. Tetapi dalam bab selawat ni Allah Ta'ala mulakan dengan dirinya dengan firman Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Apa maksud Allah berselawat kepada Nabi? Allah merahmati Nabi. Allah menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan kepada Nabi dengan perkara-perkara yang tidak dianugerahkan kepada nabi-nabi yang lain. Yang disebut dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, iaitu anugerah sebut nama Nabi berpanjangan sehingga pada hari ini. Dua kali sahabat tanya Nabi lagu mana cara nak selawat. Kali yang ketiga tu baru Nabi SAW ajar. Ada lebih kurang 9 ataupun 11 riwayat selawat dalam hadis-hadis yang sahih. Selawat yang paling besar sekali itu selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kita duk selawat semua pada tahiyat akhir. Tidak ada selawat yang diajar dalam mimpi selepas daripada itu kepada mana-mana alim ulama ataupun mana-mana tok guru. Dan tidak boleh direka selawat ini kerana ia merupakan ibadah yang khusus. Kalau boleh reka lah, sahabat tentu dah akan mereka selawat ini untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Syaban inilah ulama menganjurkan supaya perbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang ketiga iaitu ketetapan fardu puasa pun berlaku pada hujung bulan Syaban tahun yang kedua Hijrah. Ayat puasa juga turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, berlaku pada hujung bulan Syaban. Peristiwa yang keempat berlaku pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Hafsah binti Umar, anak kepada Umar bin Khattab. Hafsah binti Umar merupakan bekas isteri kepada Khunais bin Hadafah yang mati di dalam peperangan Badar. Pada peringkat awalnya, Hafsah ini anak kepada Umar. Rasulullah suruh Abu Bakar pergi minta. Abu Bakar tak ada. Pada awalnya Umar dia tawar pada Abu Bakar.
Maka tidak mahu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sendiri dengan mulutnya, maka pernikahan itu berlaku pada bulan Sya'ban tahun yang ketiga Hijrah. Hafsah adalah salah seorang daripada ummahatil mu'minin, ibu-ibu kita, merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada peranan yang besar di dalam agama ini dan meriwayatkan banyak hadis berkenaan dengan kehidupan Nabi di dalam bait, di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kelima, berlakunya perang Badar yang kedua, iaitu perang Badar As-Sughra. Selepas daripada perang Uhud, ketika mana perang Uhud, Abu Sufyan berkata kepada orang Islam bahawa mereka akan kembali ke Badar pada tahun hadapan. Mereka mencabar umat Islam selepas daripada Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka dalam peperangan Uhud, sebab kekalahan umat Islam oleh kerana tidak mematuhi arahan ketua, tidak mematuhi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melihat harta yang ditinggalkan oleh musyrikin Mekah. Pada ketika itu Abu Sufyan mencabar, pada tahun hadapan kami tunggu dengan jumlah tentera yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap sedia. Rasulullah bersama dengan 1,500 orang para sahabat dan terdiri daripada 10 orang pahlawan yang berkuda. Rasulullah menanti orang musyrik di Badar pada bulan Sya'ban tahun yang keempat Hijrah. Tapi Abu Sufyan bersama 2,000 orang tentera dan 50 orang pasukan berkuda berhenti di tengah jalan, kemudian kembali ke Mekah, kerana Abu Sufyan mengatakan, aku rasa pada tahun ini berlaku kemarau yang cukup mengerikan, iaitu kemarau yang cukup dahsyat, kemarau yang panjang. Tentera Islam tunggu di medan Badar pada ketika itu 8 hari sebelum pulang ke Madinah tanpa berlaku sebarang peperangan. Itu peristiwa bulan Sya'ban. Peristiwa yang keenam berlaku dalam bulan Sya'ban, iaitu peristiwa Al-Ifk. Peristiwa lagu mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang daripada ummahatil mu'minin, difitnah, berlaku jahat dengan Safwan ibn Mu'attal, dan fitnah itu disampaikan oleh Abdullah bin Ubay, ketua munafik di Madinah pada ketika itu. Peristiwa ini berlaku selepas daripada perang Bani Mustalaq pada tahun yang ke-6 Hijrah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang begitu rungsing, yang begitu bimbang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 11 hingga 13 dalam surah An-Nur menjelaskan bahawa Aisyah radhiyallahu anha bersih daripada fitnah, dan itu adalah satu fitnah yang dahsyat kepada Aisyah. Bermakna Allah Ta'ala sendiri yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, kalau kita lihat kepada peristiwa Al-Ifk, iaitu peristiwa fitnah ini, ia merupakan satu ujian kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nyata. Allah Ta'ala uji keluarga Nabi dengan begitu dahsyat. Diuji dengan fitnah bahawa Aisyah ini berlaku curang di belakang Nabi dengan Safwan ibn Mu'attal. Peristiwa yang cukup panjang, yang tercatat dalam sejarah. Namun Aisyah radhiyallahu anha tetap dengan pendirian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah dalam kata-katanya yang masyhur, tidak adalah yang lebih sedih yang aku alami selepas daripada kesedihan Nabi Ya'qub alaihissalam kerana kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang mampu aku katakan, iaitu qala innama ashku bassi wa huzni ila Allah, aku serahkan kesedihan aku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi bertanya kepada semua para sahabat, bagaimana pandangan berkenaan dengan peristiwa Al-Ifk, iaitu peristiwa Aisyah ini dituduhi. Bagaimana perangai Aisyah, bagaimana tingkah laku Aisyah. Nabi tanya kepada semua sahabat, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan Aisyah pada bulan Sya'ban.
Peristiwa yang ketujuh yang berlaku pada bulan Sya'ban, iaitu peristiwa Nahwaran. Peristiwa ini bermula apabila terpecahnya pengikut Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menjadi pengikut Syiah dengan kelompok Khawarij yang menentang pemerintahan pada ketika itu. Dan peristiwa ini Ali telah pun menang dalam peperangan, namun Muawiyah pada ketika itu mengangkat Al-Quran sebagai tanda untuk berdamai. Kisah ini tidak pernah diungkitkan kembali, dicerita dengan detail, kerana peristiwa ini merupakan peristiwa salah faham politik di kalangan para sahabat yang menyebabkan peperangan sesama sendiri. Sejarah hitam apabila peperangan itu berlaku di kalangan sahabat. Sama ada Sayyidina Ali ataupun Muawiyah yang betul, Allah Ta'ala a'lam, kita sahaja tidak mengetahui, hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Oleh kerana kedua-dua ini merupakan sahabat yang mulia. Apabila ditanya kepada Umar Abdul Aziz berkenaan dengan perbalahan di kalangan sahabat, jawab Umar Abdul Aziz, kuda, debu yang berada pada lubang hidung kuda Muawiyah itu lebih mulia daripada diri aku, kerana kuda dan debu itu adalah kuda dan debu yang berperang bersama dengan Nabi SAW. Jawapan yang ringkas yang diberi oleh Umar Abdul Aziz menandakan bahawa pertelingkahan dan perbalahan yang berlaku di zaman sahabat ini adalah merupakan pertelingkahan politik yang kita hanya baca sejarah sahaja, yang kita tidak perlu berpihak kepada puak mana-mana pada ketika ini. Peristiwa yang berlaku lagi yang menyedihkan umat Islam yang berlaku pada bulan Sya'ban yang tidak akan dilupakan oleh umat Islam, yaitu perampasan Baitul Maqdis dalam peperangan salib yang pertama. Tentera Kristian telah berjaya merampas Baitul Maqdis daripada umat Islam dan menduduki kota tersebut pada 13 Sya'ban tahun 492 Hijrah, yaitu dalam tahun 1099 Masehi. Namun beberapa puluh tahun kemudian barulah Baitul Maqdis Al-Aqsa Syarif dimiliki oleh umat Islam kembali. Itulah peristiwa yang berlaku pada bulan Sya'ban yang tidak akan dilupakan oleh mujahidin seluruh umat Islam seluruh dunia, yaitu apabila tanah suci umat Islam dirampas. Hari ini Baitul Maqdis yang merupakan tanah suci umat Islam dirampas oleh Yahudi yang mengaku bahawa itu negara mereka. Mereka bahagi kepada dua. Mereka menamakan tempat mereka sebagai Jerusalem. Mereka bahagikan Al-Aqsa Syarif kepada dua bahagian. Satu bahagian untuk orang Yahudi dan satu bahagian untuk orang Islam. Di bahagian Yahudi terletaknya makam Ibrahim yang mereka anggap bahawa Nabi Ibrahim ini merupakan bapa agama kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meradai perbuatan mereka. Apa sebenarnya yang mereka mahukan? Yang mereka mahukan adalah Baitul Maqdis dan meruntuhkan Baitul Maqdis untuk membina Haikal Sulaiman sebagai tempat ibadat bagi mereka. Pada hari ini dunia membisu, diam 1000 bahasa. Negara-negara umat Islam menjadi takut kepada kuasa besar dunia. Kita boleh nampak apa yang berlaku pada hari ini merupakan pengaturan daripada kuasa besar dunia. Dan kita kena ingat juga bahawa dalam bulan Sya'ban ini juga ada satu peristiwa juga yang menggembirakan umat Islam, yaitu peristiwa diambil kembali Baitul Maqdis itu daripada tangan musuh-musuh Islam. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, selain daripada peristiwa itu terdapat peristiwa lain juga yang berlaku yang menyedihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewafatan Sayyidah Ummi Kalthum yang merupakan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kewafatan salah seorang daripada isteri baginda juga pada ketika itu yang bernama Hafsah bin Umar, yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya kewafatan Zainab binti Jahsh dan berlaku juga kewafatan lepas daripada itu Hafsah bin Umar. Semua ini adalah peristiwa sejarah yang berlaku kepada umat Islam. Kenapa kita sebutkan peristiwa sejarah ini? Supaya kita ingat
bahawa umat Islam ini ada identiti dia, umat Islam ini ada gah dia, umat Islam ini ada hebah dia apabila umat ini berpegang dengan agama. Kita tidak akan menjadi hebat jikalau kita hanya berpegang kepada bangsa semata-mata, tapi kita akan jadi hebat apabila kita pegang kepada agama. Kerana dengan pegang kepada agama inilah umat Islam pernah memerintah satu dunia, umat Islam pernah menakluki dunia dan pernah mengalahkan musuh-musuh Islam yang lebih besar tenteranya daripada tentera umat Islam. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Astagfirullah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, marilah sama-sama kita menghitung diri kita, i'tiqad kita, pegangan kita dan amalan yang kita lakukan sebelum Allah Ta'ala mencabut nyawa kita buat selama-lamanya. Banyakkanlah kita berdoa kepada Allah Ta'ala di bulan ini untuk kita bertemu dengan Ramadan dan untuk kita habiskan Ramadan dan untuk kita mendapat makbulnya doa kita sepanjang bulan Ramadan. Jangan kita lupa ada orang yang lebih susah lagi daripada kita untuk menyambut Ramadan ini. Kita ambillah salah satu daripada akhlak yang baik, sikap yang baik, perangai yang baik, dan kita membantu orang yang susah untuk mereka hadap bulan Ramadan ini, supaya Ramadan juga memberi kesan kepada jiwa mereka dan Ramadan itu memberi salah satu daripada iktibar kepada kita berkenaan dengan betapa berharganya manusia ini apabila diberi makanan. Ramadan juga mengingat kepada kita, kita boleh rasa lagu mana laparnya orang yang tidak boleh makan. Ada di antara kita mungkin bukan di tempat kita, di tempat yang lain, mereka tidak ada makanan untuk makan. Ramadan mengajar kita sifat ihsan kepada manusia, sifat kasih belah kepada manusia. Kita ambillah peluang betul-betul Ramadan yang kita nak hadap ini dengan banyakkan mengisafi diri kita dan segala apa yang kita lakukan. Tidak lupa untuk kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama ini kepada kita, yang menjadi nabi kita, yang menunjukkan salah satu tingkah laku yang baik kepada kita. Yang paling besar, Nabi menyelamatkan akidah kita sehingga kita boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala, para malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahu minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma aghithna اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عما واسعا ولا مهلك ولا مدمرا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا ورد. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم عز الإسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين في فلسطين وخصوصا في غزة. اللهم أعز أهل غزة.
اللهم أعز أهل غزة واحكم دماءهم ووحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاثبين الأمريكان المتجبرين، اللهم لعنتهم لعنا كبيرا، اللهم اقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب ويا وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعد المسجد الأقصى المبارك إلى بلاد المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على آلائه واشكروا على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.